سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pada bab yang ketiga pada muka surat yang ke-23, iaitu bab maja'a fi al-isfari bil fajr. Ini bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis menanti cerah dengan sembahyang subuh. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, seseorang yang hendak sembahyang subuh itu, adakah afdal menanti cerah ataupun afdal sembahyang di dalam keadaan bergelap? Maka telah diterangkan pada masalah 33 itu akan hukumnya di sisi ulama, iaitu khilaf. Setengahnya mengatakan bergelap lebih afdal. Maksud bergelap ni tuan-tuan sembahyang awal pada waktu subuh, macam kita duduk baklah ni lah, dalam keadaan gelap. Baik. Dan setengahnya mengatakan nanti cerah afdal. Jadi langit tu kita dah nampak. Ini sebahagian daripada mazhab Hanafi yang mengatakan afdal sembahyang subuh pada waktu tersebut. Maknanya kita sembahyang ni tuan-tuan, langit tengah gelap, maksudnya hari masih lagi awal. Di sisi mazhab Hanafi, sembahyang subuh ni afdal ketika mana langit tu cerah sikit. Bukan mana masuk matahari tu dah naik, tapi langit tu sudah kelihatan. Ala kulihat tuan-tuan, praktikal pada zaman sekarang ni di sisi Hanafi tak berlaku dah. Semua sembahyang pada awal waktu, kecuali waktu asar. Praktikalnya masih lagi pada hari ini. Banyak tuan-tuan pendapat Hanafi yang kalau kita belajar daripada kitab-kitab mereka, dan bila mana kita tengok aplikasi pengamalan orang Hanafi sangat berlainan. Contoh macam isu tamak ninah. Tamak ninah ni tuan-tuan asal dalam kutub ataupun dalam kitab-kitab mazhab Hanafi, dia tak termasuk rukun sembahyang. Dia tak termasuk rukun sembahyang. Sama juga dengan Fatihah. Fatihah juga bukan rukun sembahyang di sisi mazhab Hanafi. Tapi praktikal orang Hanafi pada zaman sekarang, antaranya Al-Alamah Al-Muhaddis Syekh Nuruddin Itir, satu orang ulama Syria yang cukup alim, satu orang Hanafi, dia kata hari ni Hanafi dah berubah. Banyak pendapat-pendapat yang kalau kita tengok dalam kitab Hanafi sekian-sekian, tapi praktikal mazhab dia orang pada zaman sekarang cukup berlainan. Contoh macam yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, contoh bacaan Fatihah di belakang imam. Di sisi mazhab Hanafi, bila mana sembahyang berjamaah, makmum tidak wajib baca Fatihah. Dia tak macam kita mazhab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hanbali kata siapa yang sembahyang di belakang imam, makmum wajib baca Fatihah. Itu yang kita duk praktikal. Sehingga kan daripada bacaan Fatihah ni tuan-tuan, wujud satu hukum dipanggil muafiq dengan masbuk. Daripada hukum Fatihah tadi muncul muafiq dengan masbuk. Muafiq ni mereka yang tidak sempat membaca suratul Fatihah dengan kadar bacaannya, itu dipanggil apa? Dipanggil muafiq, sempat baca Fatihah. Adapun yang panggil masbuk, mereka yang tidak sempat baca Fatihah dengan kadar bacaannya. Contoh macam kita sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur ni tuan-tuan, imam dia baca sir, dia baca perlahan.
Dia tak baca subuh, maghrib dengan isyak. Jadi bila mana kita sembahyang di satu tempat yang imam ni ada di kalangan imam, kadang-kadang mereka memendekkan bacaan iftitah. Iftitah tu baca pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, terus baca Fatihah. Ada di kalangan imam pula dia tak baca surah. Jadi sembahyang tu jadi cepat. Kita ni pula tuan-tuan makmum pula jenis baca iftitah. Baca iftitah pula lambat. Kemudian baca Fatihah pula. Kita baru maliki yaumiddin, imam dah rukuk. Imam dah rukuk. Jadi kita ni tuan-tuan sebagai makmum ni, kategori kita apa? Muwafiq ke masbuk? Masalah dia. Kalau imam di masjid kita, kita fahamlah situasi imam tu, kita dah tahu imam ni style sembahyang dia macam mana. Ni kata kita pergi musafir, ataupun kita pergi satu tempat yang kita tak kenal imam dia, tapi dia sembahyang laju. Kita by express, dia ETS laju. Kita baru Malik Yaumiddin, dia dah rukuk. So status kita ni tuan-tuan muafiq ke masbuk? Maksudnya kita boleh terus rukuk dengan imam ke, ataupun kita nak kena perhabis Fatihah? Berdasarkan ta'rif muafiq dengan masbuk tadi. Kalau sembahyang jahar tak apa. Contoh maghrib, isyak, subuh kita faham imam baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, kita dengar. Mana kita boleh tahu Fatihah kita ni boleh habis ke tak. Ni tak, ni kita masuk dengan imam, kita takbir dengan imam sembahyang zuhur. Cuma kita ni baca benda sunat, iftitah semua dulu. Kemudian kita baca Fatihah sampai Malik Yaumiddin, imam pun rukuk. Status kita ni muwafiq ke masbuk? Ya? Senyap apa ni? Muwafiq tuan-tuan. Sebab saya kata muwafiq? Sebab asalnya sempat dah kita baca Fatihah, sempat aja. Cuma imam tu dia tak buat benda sunat. Betul, imam tak boleh tinggal benda sunat. Kalau iftitah tu dia perhabis iftitah sampai habis. Kemudian kalau rakaat pertama, rakaat yang kedua disunnahkan untuk baca surah. Kita baca surah walaupun pendek. Supaya apa? Supaya ada ruang untuk makmum menghabiskan Fatihah. Tapi oleh kerana imam cepat, kita pula makmum muafiq, kita kena habiskan Fatihah dan dimaafkan dengan 3 rukun yang panjang, yakni rukuk, kemudian sujud kali pertama dan sujud kali yang kedua. Maksudnya sebelum imam dia bangun untuk rakaat yang kedua, makmum pun sudah rukuk. Kalau lah makmum tu jenis style dia baca lambat, maka rakaat yang pertama dipanggil lara. Tu status dia muafiq dengan masbuk. So di sisi Hanafi tuan-tuan, depa tak wajib baca Fatihah. Kalau depa baca pun tuan-tuan sekadar baca. Sebab tu kalau imam terus rukuk, mereka akan terus rukuk walaupun Fatihah mereka tak habis. Tapi praktikal di sisi Hanafi pada zaman sekarang dah tak ada. Depa tetap baca Fatihah, habiskan Fatihah dan sebagainya. Sama juga macam isu ni. Isu tunggu langit cerah sikit baru sembahyang subuh. Praktikal di sisi Hanafi sama seperti mana Syafi'i pada hari ini. Semua masjid-masjid yang beraliran Hanafi semuanya seperti itu. Baik. Dan orang yang mengatakan bercerah itu afdal ialah dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada dalil yang mereka gunakan. Hadis daripada Ar-Rafi' bin Khadij qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Diriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu, katanya, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia nantikan cerah oleh sekalian kamu dengan sembahyang fajar, maka bahawasanya ialah pahala yang lebih besar. Dia kata Imam At-Tirmizi yang pada bab ini ada riwayat daripada Abi Barzah, Jabir dan Bilal. Dia kata Abu Isa At-Tirmizi bermula hadis Rafi' bin Khadij itu ialah hadis hasan. Itu hadis yang digunakan oleh sebahagian pendapat yang mengatakan sembahyang subuh ni
elok nanti cerah, langit tu dah cerah baru sembahyang subuh. Kerana apa? Kerana fa innahu a'zamu lil ajr, kerana pahala dia yang sangat besar. Baik. Masalah yang ke-36, menanti cerah sembahyang subuh dan hukumnya. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan sungguhnya telah memikirkan oleh ketiadaan seorang pun daripada ahlul ilmi, daripada sahabat Nabi SAW, akan menanti cerah dengan sembahyang subuh itu. Dan dengan dialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq, bermula makna nanti cerah yang afdal itu ialah cerah fajar sedikit supaya tahqiqkan subuh. Maka tiadalah syak pada waktu-waktunya, dan tiadalah memikir akan bahawasanya makna menanti cerah itu ialah mentakhirkan semayang tu. Malah kata mereka yang berpendapat semayang subuh ni elok masuk pada waktu cerah, supaya apa? Supaya betul-betul masuk waktu subuh. Ya lah tuan-tuan, zaman dulu nak hukum subuh ni dia kena tengok fajar sadiq. Dulu tengok dekat kaki langit fajar tersebut. Lah ni tak, lagi kita pakai jam. Jadi praktikal pada zaman cukup berbeza. Zaman dulu kena tunggu sebab apa? Sebab nak tahqiq waktu. Kalau semayang awal waktu ni tuan-tuan, takut tak masuk waktu. Lebih baik kita lewatkan sikit. Lewat bukan makna takhir. Maksudnya bukan kita saja-saja melewatkan, tetapi di sisi mereka kata nak tahqiq waktu. Ialah sebab malam ke subuh ni dia gelap. Dia gelap, bukan kita matahari dan naik baru kita semayang, tak. Maknanya waktu tu waktu gelap. Jadi untuk dapat kepastian dengan namanya yakin masuk waktu, maka perlu tunggu ketika mana cerah sikit. Cerah. Itu sebahagian daripada pendapat para ulama yang memilih pendapat sembahyang subuh ni elok ketika cerah. Sebab apa? Sebab memang confirm dah masuk waktu. Cuma zaman lah ni tuan-tuan kita pakai jam, dan jam ni pun tuan-tuan jangan risaulah, insya-Allah betul. Sebab dia berdasarkan kepada ilmu ahli falak yang telah diiktiraf oleh pihak Majlis Agama Islam, yang mereka ni ada kepakaran dalam menilai waktu. Ada orang petikai kan, kenapa kita pakai jam? Sebab hukum fiqah dia mengikut peredaran zaman. Dia berlaku peredaran zaman. Zaman dulu jam tak ada. Kita nak kena hisap, nak kena nilai pada sudut matahari, tengok bayang dan sebagainya. Jadi orang tak ada kerja tuan-tuan buat lagu tu. Zaman lalu orang tak buat. Jadi zaman dah moden, kita ikut menggunakan jam yang asalnya tuan-tuan mengikut perkiraan matahari. Atau ahli falak punya kerja. Mereka kerja yang tu je tuan-tuan. Kerja mereka kira. Dan waktu kita ni telah dikira 10 tahun yang akan datang pun telah dikira. Itu ilmu yang Allah berikan kepada sebahagian daripada manusia yang hamba dia yang beriman. Sebab falak ni tuan-tuan tak ramai kuasai. Saya dulu pernah lah nak belajar falak ni, tapi pening kepala. Pening kepala sebab kena kira tu. Tak kira tak apa. Kalau cikgu matematik, cikgu boleh lah, cikgu Ramli boleh lah kira. Kita nak kira ni tuan-tuan, aduh, tak ada kiraan dia. Sebab benda-benda ni tuan-tuan, kalau tak dikuasai, siapa nak mengira takwim semayang, siapa yang nak kira tentang bulan Ramadan masuk bila, apa semua. Dan ilmu falak, dia dua ilmu dalam Islam ni yang semakin terhakis. Yang pertama falak, yang kedua faraid. Dua-dua ilmu ni tuan-tuan semua kira matematik. Nak kira tu. Lah ni kalau kita ada masalah faraid, kita pergi pejabat agama Islam daerah Paid, dia orang ada satu sistem. Tuan-tuan cerita ya, siapa meninggal. Katalah yang meninggal tu suami. Ada tak isteri? Ada. Anak lelaki berapa orang? Anak perempuan berapa orang? Kemudian si mati ada tak tinggal mak dengan ayah? Kalau ada anak lelaki-lelaki ni tuan-tuan, maka adik-beradik mungkin pakai tak dapat. Dia akan masuklah nama apa semua, berapa amount duit, kemudian dikira semua bahagian tu sudah dikira dan boleh dibahagi-bahagi. Itu kalau melibatkan duit fizikal. Dia kalau melibatkan rumah, tanah tu kena cerita lain lah. Tapi kalau duit ni boleh kira. Dia ada software dia. Software.
Itu yang telah dibuat. Lepas tu bila mana dia ada software ni tuan-tuan, orang tak kira tu dah. Dia tak kira guna cara apa? Cara tradisional tu. Nak kira satu tu. Jadi dia sebab dia ada software. Sebab zaman ni zaman yang moden. Zaman hari ni memerlukan banyak ijtihad baru, dan benda ni akan muncul setiap sebab Islam ni tuan-tuan dia sesuai pada setiap zaman. Sesuainya tu tuan-tuan berdasarkan kepada apa? Peredaran yang berlaku. Mungkin 10 tahun dan mungkin akan benda yang baru akan berlaku. Mungkin ada fatwa-fatwa yang akan berubah. 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Itu masalah fiqh. Adapun tauhid, tasawuf, dia benda yang statik. Dia tauhid yang tu ya. Kalau ada pun adalah dia panggil furuk kepada akidah. Tasawuf sama. Tasawuf dia bahas yang tu ya. Hati, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah, macam mana nak salib pada Allah. Itu dua ilmu tu. Tasawuf dan akidah. Sama macam nahwu, sarah, balaghah, dia benda sama, tapi fiqh ni dia luas. Sebab dia melibatkan pada hukum hakam yang berlaku ke atas manusia. Baik. Dia kata Imam Syafi'i dalam Kemudian daripada telah dikeluarkan hadis dalam masa 35 itu, dan sungguhnya telah berkata setengah orang, bermula menanti cerah dengan subuh itu lebih suka kepada kami. Itu kata sebahagian daripada para ulama. Katanya, dan diriwayatkan dua hadis yang bersalahan-salahan daripada Rasulullah SAW, maka telah kami ambil dengan salah satu daripada keduanya, dan ialah hadis Rafi' bin Khadij dalam masa 35 itu. Dan katanya telah kami ambil dengan dia kerana bahawasanya ianya adalah lebih senang dengan manusia. Ini kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kalau mendengar menanti cerah tu lebih menguatkan masuknya subuh, maka itulah yang terlebih mudah bagi manusia pada zaman dululah. Macam kita hari ni tuan-tuan, kita pakai jam, so benda tu tak timbul isu. Zaman dulu payah nak tahqiq waktu tu, payah. Jadi kita tahqiqkan waktu, kita kuatkan waktu tu dengan waktu subuh, dengan cerah. Cerah tu baru sembahyang subuh. Dia itu lebih mudah kepada manusia ataupun orang awam yang dia tak pandai nak tengok fajar sodik tu zaman dulu lah. Zaman lah tak ada lah. Zaman lah pakai jam. Ini kita sebut zaman dulu. Begitu juga macam kita tak ada jam di rumah, jam rosak ke apa ke, kita tengok nak sembahyang subuh, nak agak-agak waktu tak boleh, rumah jauh dari masjid, tak dengar azan. Jadi kita sembahyang subuh macam mana? Macam tu, tengok langit cerah sikit, baru sembahyang subuh. Jangan masa matahari tengah naik, tu dah habis waktu subuh. Maksudnya tengah cerah, nampaklah langit tu, maka kita sembahyanglah pada waktu tersebut ni. Kalaulah berlaku satu hari nanti, mungkinlah rumah kita jam mati, ataupun rumah kita jauh daripada masjid, ataupun kita pergi berjalan, duduk dekat hotel pula jauh daripada masjid, kebetulan pula jam kita mati, handphone mati, dan sembahyang subuh. Dia tengok dengan cara macam tu lah, supaya tahqiq mana waktu tu kuat, yang boleh kita sembahyang subuh dengan yakin. Baik. Kemudian bab majaa fi ta'jil bizuhri, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis mensegerakan dengan sembahyang zuhur. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah sembahyang zuhur itu dituntut oleh syarak mensegerakan akan sembahyangnya barang mana musim sekalipun, atas kata setengah daripada para alim ulama, dan kata setengah sunat mentakhirkan dia sama ada musim panas ataupun musim dingin, yakni musim sejuk. Dan kata setengahnya ada tafsir, ada tafsiran, ada huraian, iaitu jika sekiranya panas amat, sunat ditakhirkan sampai sejuk sedikit hari, dan jika sekiranya musim sejuk, sunat pula menyegerakan sembahyang zuhur itu. Maka pada bab ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis yang menunjukkan umum suruh menyegerakan sembahyang zuhur. Dengarlah bunyinya demikian ini:
an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma ra'aitu ahadan kana ashadda ta'jilan lizuhri min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala min Abi Bakr wala min Umar. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, tiadalah aku lihat akan seseorang yang ada lebih menyegerakan sembahyang bagi zuhur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiadalah daripada Abu Bakar, dan tiadalah daripada Umar. Maka dengan kata Sayyidatuna Aisyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya yang besar itu bersangat-sangatan menyegerakan sembahyang zuhur itu manakala masuk waktunya, dan tiada disebutkan tertentu segeranya itu musim panas ataupun sejuk. Ini contoh isu sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur dia sembahyang tengah hari kan. Nanti kita akan jumpa hadis yang kelima nanti, Nabi melewatkan sembahyang zuhur kerana waktu yang panas. Panas ni. Ini sebab zaman juga. Macam dulu zaman Nabi, Masjid Nabawi ni pelepah tamar, pasir. Ya, kalau hari panas, kita yang pernah pergi Mekah ni tahulah panas Mekah, Madinah ni macam mana. Jadi Nabi takhirkan sembahyang zuhur, lewatkan sikit, supaya matahari tu dah semakin turun dan suasana tu tak terlalu panas. Isu dia tuan-tuan pada hadis ni bukan isu pada sudut panas ataupun tak panas. Maksudnya apa? Mengharuskan syarak mengharuskan melewatkan sembahyang bagi mereka yang ada hajat. So di sini kita nampak isyarat pada syarak apa dia? Isyarat syarak maksudnya apa dia? Sembahyang bukan wajib pada awal waktu. Itu isyarat yang syarak nak bagi kepada kita. Maksud sembahyang ni bukan mesti ataupun wajib pada awal waktu. Jika satu orang dia ada maslahah, dia memerlukan kepada takhir. Contoh dia sakit perut, azan dah masuk, kemudian sembahyang sunat, Tok Bilal nak iqamah, dia tengah sakit perut, maka apa patut dia buat? Pergi selesaikan hajat dulu, pergi selesaikan. Itu yang syarak nak bagi tahu pada kita. Maksudnya apa? Tak semestinya azan wajib kena terus sembahyang. Betul, dia ada waktu memasak. Kita dah bahas dah itu dalam mazhab kita Syafi'i ada 7 waktu ataupun 6 waktu. Maka kita boleh pilih waktu asalkan jangan masuk kepada waktu yang berikutnya. Itu syarat dia bagi tahu macam tu. Walaupun cerita tentang panas, musim sejuk dah zaman kita ni mungkin kurang lah tuan-tuan. Ya, kalau musim panas pun kita sembahyang zuhur dengan kereta. Masuk masjid pula, masjid aircon. Jadi praktikal hadis pada zaman sekarang, pada sudut dingin, sejuk ataupun panas ni, praktikal tu Nabi bagi tahu secara umum. Maksudnya apa Nabi nak bagi tahu kepada kita? Setiap daripada kita yang ada maslahah, maksudnya kita ada keperluan yang lain, sedangkan waktu dah masuk, kita ada keperluan yang lain, tunaikan keperluan tu dulu. Tunaikan dulu. Daripada kita masuk sembahyang dalam kita ni tengah nak kalut, nak segera sembahyang, nak habis cepat, selesaikan hajat dulu. Itu cara syarak dia memandang pada sudut kemaslahatan manusia. Walaupun hadis ni dia cerita tentang musim sejuk, panas, tapi isu tu bukan isu tu sahaja, tapi dia buka kita kepada apa? Kepada isu yang lebih besar pada sudut kemaslahatan manusia, yang kadang-kadang ialah tuan-tuan, kita ni manusia ni macam-macam hal. Ada tetamu datang ke rumah, ada yang kadang-kadang setengah masjid ni tuan-tuan dia kena tunggu jemaah. Kalau jemaah tak ramai, kena tunggu dulu, afdal tunggu. Kalau tuan-tuan masjid kita tak berlaku lah, tapi ada setengah masjid yang dia terpaksa tunggu jemaah tak ramai. So mana-mana lebih baik, dia sembahyang awal waktu ke ataupun dia tunggu jemaah dulu? Maka dalam mazhab kita Syafi'i aula tunggu jemaah. Tunggu jemaah bukan yang ada tu imam dengan Tok Bilal, 2 orang je sembahyang satu masjid ataupun surau. Jadi Tok Imam dia sangka mungkinlah lepas ni ada jemaah lain yang akan datang, maka sunat bagi imam tunggu dulu. Sunat tunggu. Macam tu juga kita sembahyang dekat rumah.
mak dengan ayah dah siap dah ni anak-anak ni. Ada yang duduk dalam bilik ayak lagi, ada yang tak ambil uduk. Kita nak terus sembahyang ni. Maka masa tu sunat untuk tunggu Ustaz. Walaupun aula sembahyang pada awal waktu, tapi pada masa-masalah tertentu maka bolehlah kita takhirkan, kita lewatkan sikit sembahyang tersebut asalkan tak masuk pada waktu yang seterusnya. Baik. Dia kata Imam At-Tirmizi, daripada bab ini ada riwayat daripada Jabir, daripada Khabbab, Abi Barza Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Sayyidina Anas, Jabir bin Samurah. Dia kata Imam Abu Isa At-Tirmizi bermula hadis Aisyah ini adalah hadis hasan. Baik. Masalah yang ke-38, mensegerakan sembahyang zuhur dan hukumnya. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan ialah yakni seperti dalam masalah 37 itulah yang memilih akan dia oleh ahlul ulama, ayat ahlul ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Dia kata Abu Isa ada riwayat daripada Anas bin Malik anna Rasulullah SAW zuhra hina zalati syams. Bermula Rasulullah SAW telah sembahyang zuhur ia ketika mana gelincirnya matahari. Dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam Al-Um, dan menyegarailah orang yang tiada musafir akan zuhur imam atau menunggal, yang sembahyang seorang diri pada tiap-tiap waktu melainkan pada waktu yang bersangatan panas. Dan kata Imam Nawawi, sunat mendahulukan sembahyang zuhur pada awal waktunya pada lain daripada bersangatan panas, dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan juhur. Jadi galakkanlah untuk sembahyang awal waktu, tapi tak semuanya tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni Allah uji dengan satu benda. Contoh ada orang tanya dia dialisis dari pukul 12 sampai pukul 4. Itu macam mana sembahyang zuhur saya ni ustaz? Saya kata lepas dialisis sembahyang. Sebab dia ingat bila mana masuk waktu ni kena terus sembahyang. Dialisis pukul 12. Dan 4 jam juga dialisis. Jadi boleh tak saya sembahyang lepas tu? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Dia haruskan oleh syarak. Kalau kita sakit, kita nak ambil uduk payah, dan sembahyang zuhur. Kalau sembahyang zuhur awal ni tuan-tuan lagi asar, nak kena ambil uduk baru. Kita lewatkan sembahyang zuhur tu, katalah asar 4.30, 4.20 baru kita sembahyang zuhur. Berdosa tak berdosa sebab kita berhajat kepada benda tu. Macam kita di hospital, masuk wad dengan urusan apa semua, zuhur dah masuk, wad urusan itu tu pukul 4 baru habis. Pukul 4 lah kita sembahyang. Berdosa tak berdosa sebab apa? Sebab kita berhajat kepada perkara tersebut. Berhajat. Baik, manusia ni tuan-tuan kondisi dia tak sama. Ada orang boleh sembahyang awal waktu, ada orang yang Allah uji dia dengan kesakitan, Allah uji dia dengan kesibukan. Asalkan dia sembahyang dalam waktunya. Maksud jangan dia sembahyang lepas waktu tu berdosa lah. Maksud dia boleh lewatkan kerana ada masalah. Itu cara syarak menyelesaikan masalah manusia. Macam hari korban kan, orang korban sibuk, semuanya lembu dengan badan berdarah apa semua. Azan dah zuhur dah masuk, dia pun duduk luar lagi, duduk bersih dah apa semua. Tak apa, mentakhirkan sembahyang tak ada masalah. Apa saja kondisi kita. Tapi mana lebih afdal, sembahyang awal waktu ataupun lewat waktu? Sudah pasti awal waktu. Tetapi bila mana bermain tuan-tuan dengan masalah-masalah tertentu, kita terpaksa lewat. Syarak benarkan, syarak benarkan kita lewatkan sembahyang, walaupun kita sembahyang tu lewat sangat dah. Kalau pukul 4 suku baru sembahyang zuhur. Sebab apa? Berhajat. Macam kita mengantuk sangat, mengantuk, memang tak boleh dah. Kalau sembahyang ni tuan-tuan pakai tidur dalam sembahyang, so buat apa? Tidur dulu, kuncilah jam, pukul 3 bangun, pukul 1 tidur, pukul 3 bangun. Ngantuk sangat, dah tak boleh tahan dah. Tidur dulu. Lapar sangat, dah tak tahan dah, perut ni tuan-tuan macam-macam lagu dah keluar dah, perut sakit. Kalau sembahyang ni tuan-tuan pakai dak aja awak dah, oh pergi makan dulu, tak apa. Sebab sembahyang ni waktu dia muwassak, dia waktu dia luas.
Cuma kita bahagi pada 6 waktu tu, ada waktu afdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu makruh. So kita pilih waktu. Cuma nak bagi tahu di sini hadis Nabi SAW pada bab ini, dia bukan cerita tentang musim sahaja, tapi dia nak cerita pada boleh ataupun tak boleh melewatkan sembahyang. Jawapannya harus. Boleh lewat bagi mereka yang ada maslahah, yang memerlukan kepada hajat tertentu, maka dia lewatkanlah sembahyang dia. Jangan marah kalau kawan kita sembahyang lewat, kalau dia memerlukan satu urusan yang terpaksa dia buat. Kalau dia terpaksa selesaikan urusan tu, zuhur dah masuk, terpaksa selesaikan urusan, biar dia buat dulu, biar dia buat selesai apa semua, kemudian jangan lupa sembahyang. Itu bab yang keempat. Tengok bab yang kelima, bab ma jaa fi ta'khiril az-zuhri fi shiddatil har. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis melewatkan zuhur di dalam masa yang bersangatan panas. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, boleh melewatkan, yakni mentakhirkan sembahyang zuhur itu jikalau bersangatan panasnya, tetapi adalah dituntut takhir itu bagi orang yang hendak pergi berjamaah ke masjid masalan, atau umum bagi orang yang pergi jamaah dan tiada pergi, maka dapatlah hukumnya pada masalah ke-40. Jadi isu takhir sembahyang zuhur ni tuan-tuan kerana panas ni, adakah isu ni kepada semua orang ataupun kepada mereka yang nak ke masjid sahaja? Dia macam isu Ustaz Izzat tahu lah, kalau kita di Jordan dulu, kalau salji, musim salji, selalu kita akan sembahyang jamak. Mana jamak zuhur, jamak takdim. Sudah zuhur, habis sembahyang zuhur kita akan sembahyang asar dengan 4 rakaat. So asar tak payah main masjid lah. Jadi ada muslimat tanya dalam grup persatuan pelajar Muqtah, boleh tak kami yang duduk dekat rumah, musim saji kami sembahyang jamak saji, boleh tak kami? Sedangkan yang disuruh jamak ni tuan-tuan bagi mereka yang nak datang ke masjid sahaja. Mazhab Syafi'i dia hukum pada sembahyang ketika saji turun ke, hujan lebat ke, sembahyang jamak tu hanya boleh dibuat di masjid sahaja, dan kepada jemaah yang nak main ke masjid sahaja. Adapun sembahyang di rumah tak boleh jamak. Sebab apa? Dia tidak ada masyaqqah, dia tidak ada kepayahan. Boleh tanyalah tuan-tuan Ustaz Izzat, macam mana nak pergi masjid musim salji dengan sejuk, dengan angin yang kuat? Masjid ke rumah ni tuan-tuan lebih kurang 10 minit ya. Masjid salji ni setengah jam baru sampai. Berat, sejuk. Jadi syarat mengharus kepada jamak. Dia panggil jamak apa? Jamak takdim, zuhur dengan asar dibuat 4-4. Syaratnya mesti masjid, surau tak boleh. Kalau ikut kan, kalau kita Malaysia, kalau lah satu hari Malaysia turun salji, kalau lah nak buat tak boleh, dia mesti masjid. Dan kepada siapa? Kepada mereka yang datang berjemaah. Dulu kita ada sembahyang jamak ketika hujan, sama juga. Orang tanya boleh tak kami sembahyang jamak di rumah, hujan lebat. Kita kata kenapa nak jamak? Dia kata ada sembahyang ketika hujan. Jamak tu untuk hilangkan masyaqqah, kepayah, sebab payah nak main ni, payah nak datang. Sama juga macam musim salji tu, kerana payah nak datang tu, maka syarat mengharukan jamak sembahyang. Tapi jamak takdim tak boleh buat qasar, sebab qasarnya untuk musafir sahaja. Boleh jamak 4-4, takdim sahaja, takhir tak ada. Di sisi Syafi'i, di sisi Hanbali tidak ada namanya jamak takhir pada isu macam tadi, sembahyang jamak hujan, jamak saji, tak ada. Kecuali Maliki. Mazhab Maliki dia kata boleh takhir. Sebab jamak-jamak yang tak melibatkan musafir ni tuan-tuan, mazhab Syafi'i dia hukum pada hanya jamak takdim sahaja. Kalau musafir ada dua, jamak takdim dengan jamak takhir. Kita boleh pilih dua kalau kita musafir. Ini kalau kita nak jamak ketika sakit, kalau para doktor yang melibatkan urusan pembedahan yang melebihi waktu jam dia, sehingga kan dia terpaksa meninggalkan waktu, dia ada jamak. Jamak tu pula tak boleh qasar, dia mesti jamak sahaja.
Maksudnya dalam waktu ni dia boleh masuk. So waktu kedua tu dia lapang. Mazhab Maliki kata tak apa, kalau waktu pertama nak boleh bawa waktu kedua pun tak apa. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi tengoklah kepada keadaan dan masa tertentu. Ni dia panggil jamak. Jamak ni banyak. Dia jamak takdim, jamak takhir ni banyak, dia umum. Qasar saja untuk musafir. Qasar saja untuk musafir. Wa inda Hanafiyah, di sisi mazhab Hanafi, jamak tidak ada. Maksudnya apa dia? Dia pernah jamak takdim. Contoh pergi musafir, nak jamak takdim, jamak takhir, di sisi Hanafi tak ada. Dia hanya ada qasar sahaja. Terus kalau dia pergi ke berjalan, pergi Kuala Lumpur ke apa ke, masuk Zuhur, sembahyang qasar. Zuhur 2 rakaat. Nak jamak tak boleh. Selagi asar sembahyang 2 lagi. Maghrib 3, isyak 2. Macam itulah. Jamak tak ada. Kecuali di Muzdalifah, ketika mana buat haji. Tu ada. Tu di sisi Hanafi. Boleh kata ulama sepakat qasar untuk musafir sahaja. Tak boleh kita sembahyang qasar tanpa sebab, dan sembahyang tu batal. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, dan hadis ini ada dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, yang akan menjadi menunjukkan suruh nanti sejuk hari pada sembahyang zuhur, demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ishtadda al-har fa abridu bizuhri 'anis salati fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bersangatan panas hari, maka nantilah sejuk oleh sekalian kamu dengan zuhur daripada sembahyangnya. Maka bahawasanya bersangatan panas hari itu daripada haba-haba panas api neraka Jahannam. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id, Abi Dzar, Ibnu Umar Al-Mughirah, Al-Qasim bin Safwan, daripada bapaknya Abi Musa, Ibnu Abbas dan Anas. Dan kata Imam At-Tirmizi, bermula hadis Abu Hurairah ini ada hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um, dan Bukhari dalam sahih beliau, dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Itulah tuan-tuan hadis tu. Nabi kata pada bila mana hari panas sangat, fa abridu bizuhri anis salah. Sembahyang zuhur tu ketika mana sejuk sikit, mana matahari tu dah nak tenggelam, dah condong dah. Itu waktu sembahyang zuhur bagi bila? Bagi hari yang sangat panas. Kenapa panas tu? Kerana panas tu dia haba daripada panas api neraka Jahannam. Jadi ada ulama dia ihtimal, dia kata pada maksud api neraka Jahannam ni bukannya neraka Jahannam api dia tu main, maksudnya bukan. Ada kata ini adalah bahasa kinayah. Kinayah nak kata panas tu, panas macam kita rasa terlalu panas, seperti mana panas neraka. Tapi tak tuan-tuan, panas neraka lagi panas. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi kata nisbah api neraka dengan api dunia ni 999 api neraka, satu tu api dunia. Kalau tuan-tuan nak tengok api dunia, tengok yang kapal terbang meletup. Tu. Sampai daging tu kecut. Macam kita bakar kita bakar satu benda atas api, kecut. Macam tu lah. Itu satu tuan-tuan, nisbah. Satu. Kalau tengok api dunia yang terbakar rumah, kenderaan terbakar, yang kita nak pergi dekat pun tak boleh. Itu satu. Baki 999 Allah taruh dekat dalam neraka. Di situ saya kita boleh bertadabbur, kita boleh ambil iktibar betapa dahsyatnya Allah buat api neraka tu. Macam api dunia kan, later yang orang ada isap okok, kita cucur tangan pun sakit dah. Bukan cucur tuan-tuan, buka letak atas tu ya, dia punya bahang tu. Itu tuan-tuan satu nisbah dia. Nak dibandingkan dengan 999, itu Allah taruh dekat akhirat. Tu dia bikin neraka Jahannam dia. Memang sangat dahsyat lah.
Tu kita boleh bacalah tentang hadis-hadis tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada kata ulama dak, Nabi masukkan neraka Jahannam tu memang haba dia. Panas dunia ni tuan-tuan daripada haba api neraka. Itu ada sebahagian daripada ulama yang dia kata apa, pakai zahir ayat. Pakai zahir. Dan insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung nanti masalah yang ke-40. Kita berhenti sini sebab saya nak hantar anak ke sekolah. Depa ada sukan pula hari ni. Jadi insya-Allah kita sambung masalah yang ke-40 nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالتوفيق وهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته